Assalamualaikum, salam revolusi. Korang apa khabar? Harap semua sihat-sihat belaka. Okey, sekarang ni korang bersama saya Hakim dalam rancangan Kita Borak Podcast episod yang pertama. Hari ini tetamu saya adalah seorang sahabat saya yang pernah dulu belajar sama-sama di Universiti Malaya. Beliau sekarang merupakan seorang yang aktif berkongsi mengenai ilmu-ilmu hartanah. Kalau korang nak nasihat atau info-info yang berkaitan dengan hartanah, boleh rujuk dengan dia. Siapakah beliau? Kita bersama dengan Syafiq Mazli. Okey, dalam episod yang pertama ni kami berdiskusi berkaitan dengan kesan-kesan pandemik COVID-19 yang melanda dunia terhadap ekonomi negara serta inisiatif-inisiatif yang diambil oleh institusi keuangan untuk membantu ekonomi negara dan macam-macam lagi. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh layan episod podcast kali ni. Let's jom! Alright, we are live right now. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni kita just nak sembang-sembang ngopi. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Okey, saya Hakim. Saya sendiri dah aktif sebagai seorang RAN ataupun perunding hartanah. Lebih kurang hampir setahun saya aktif. Dan kemudian saya juga ada mengusahakan pengusahaan homestay. Okey, so sekarang ni saya invite lah Syafiq. Encik Syafiq kita, dia merupakan saya punya classmate masa dekat universiti dulu dan kita sama-sama belajar property. Geng apa? Geng baris belakang. Geng baris belakang, yes. Aduh. Okay, so geng, apa perkembangan terkini? Macam mana apa projek sekarang? And cerita sikit. Sekarang ni aku tengah aktif untuk build satu community pasal property. The main reason is untuk bagi property ni lebih transparent lah. Okay, okay, Syafiq Mazli dia ada YouTube channel sendiri. Syafiq Mazli kan? Betul tak? YouTube channel nama Syafiq Mazli kan? Okay, so korang boleh check it out. Dalam YouTube tu Syafiq Mazli memang apa orang kata mengenengahkan regarding guideline macam mana nak buat transaction jual beli, macam mana you guys nak tips-tips untuk beli rumah. And then sekarang ni info-info terkini pasal property. Dia ada juga share pasal baru-baru ni pasal moratorium, betul tak? Kan? So benda ni yes, inisiatif kerajaan untuk bantu kita semua dari segi yalah, kalau macam aku sendiri kan, yang orang kata bekerja sendiri, buat bisnes, memang akan impact lah dengan akibat kesan PKP ni apa semua kan. Dan aku rasa memang ramai lagi kat luar sana yang memang impact dengan PKP ni. Memang semua orang tak boleh bekerja, ada yang putus mata pencarian apa semua. So salah satu inisiatif kerajaan dan juga bank-bank adalah dengan memberikan moratorium 6 bulan tu. Selain daripada yang ada bantuan apa sara hidup apa semua kan, bantuan daripada kerajaan tu kan yang RM1,600 apa semua kan. So I think moratorium is the big inisiatif yang kerajaan dan bank negara buat lah untuk rakyat Malaysia. Tapi of course dia ada consequences dan of course ada pro and cons dia. So boleh tak kau tolong orang kata elaborate ataupun jelaskan dengan cara yang lebih ataupun bahasa yang lebih mudah untuk dia orang faham. Okay, sekarang ni moratorium ni dia ada dua side. Dia reality dengan backstory dia. So dia reality dengan apa yang di cover lah sebenarnya. Reality dia kita punya ekonomi dibina atas hutang. Itu dia reality dia. So bila semua benda stop, bila segala aktiviti untuk membayar hutang tu stop, hutang tu sendiri pun kena stop juga. Kalau dibiarkan berterusan untuk collect hutang tu, semua benda akan roboh lah. Just a simple punya notion lah kat situ. Punya sebenarnya tak lebih pun daripada tu.
Bukanlah moratorium tu nak bantu kita susah ke apa ke. Kalau diorang tak bagi benda tu sebenarnya diorang lagi susah daripada kita nanti. Itu je sebenarnya. Oh ya Ya, betul. Okay, okay. Sangat. Okey, cuba bayangkan. Okay, Ah, cuba bayangkan macam ni cuba bayangkan macam ni. Uh, saya beli rumah 1 juta. Sekarang ni okay. baru setahun je bayar loan, tiba-tiba masuk MCO, Okay. masuk PKP. Hmm. Tiba-tiba saya punya kerja hilang, lepas tu saya tak mampu nak bayar. So sekarang ni bila rumah tu dah kena lelong nanti dengan wholesale value 20% below, 30% below 700,000, itu yang bank akan dapat nanti. Okay, cuba bayangkan bila dah lepas MCO tu ada ramai lagi orang yang jadi macam tu. Kalau tak ramai orang jadi macam tu pun, ramai orang yang macam concentrate belanja tu bukan dekat rumah lagi. Siapa nak beli rumah 700,000 tu? Itu siapa nak beli rumah 700,000 tu? Kalau ramai lagi rumah yang kena jual dalam keadaan for sale value, dia akan jadi apa? Lagi. Faham? Itu sebenarnya yang diorang cuba Elakkan ya. stopkan gear. Dia punya debt gear tu, hutang punya gear tu, bila kerja, kita panggil productivity dengan transaction. Transaction ni debit lah. Productivity tu untuk dapat income. Bila gear daripada productivity tu tersangkut, tak boleh nak bekerja, tak boleh dapat income, benda ni berjalan. So lama-lama macam mana dia nak bayar dekat gear lagi satu. So semua benda kena stop dulu. Kalau tak, semua orang akan suffer. Bukan kita yang suffer, orang yang financial institution tu suffer lebih banyak daripada kita. Itu sebenarnya. Okay, kalau aku macam nak lebih memahami benda ni, mekanisme ni kan, aku letakkan diri aku kat tempat bank tu sendiri. Okay, macam mana bank nak tanggung kos selama 6 bulan? Sebab dia bukannya, dia option ke benda ni? Dia ataupun ke memang dia automatic kan untuk 6 bulan, betul tak? Okay. Tapi macam mana bank nak cover benda tu? Okay, Sebab macam ni Okay, macam ni. Simple. Bank dia katalah bank ada dua pintu. Satu pintu deposit dan satu pintu loan. Bila ada seorang masuk letak RM100 dalam bank, bank akan ambil RM90 tu dan bagi loan kat orang lain. Bagi orang, okay. Faham? So, exactly. dalam account bank tu, deposit dia ada 100. Tapi realitinya dah tinggal 10. Itu sebenarnya yang terjadi. So betul. benda tu in and out macam tu. So dia punya debt tu jadi lagi tinggi daripada reserve. Itu sebenarnya. Itu yang aku cakap ekonomi kita terbina atas hutang sebab benda tu. Sebab kita sebenarnya tak boleh nak lawan debt yang terkeluar. Dapat. Okay, faham. Macam mana bank boleh survive? Sebenarnya bank dia still kira lagi interest. In matter of time lah orang tu kena bayar balik lah kan. Actually dia pun untung lah. Dia whole payment je. Interest dia kira. Dan sebenarnya realitinya interest tu bertambah waktu ni. Kalau kita tak bayar tu lagi bertambah dekat kita. Kalau kita tak bayar, nama kita masuk dalam secret. Dia delete benda tu je. Tak lebih daripada tu. Itu je sebenarnya. Tak ada apa. Dia punya tujuan lah supaya property tak dilelong, tak ada banyak rumah lelong, tak akan runtuhkan ekonomi itulah. Basically macam itulah tujuan dia, betul tak? Sekarang ni kita ada masalah dekat oversupply primary market rumah dalam developer. Betul, setuju. Dia tak nak oversupply dekat secondary market. Rumah-rumah yang dibeli oleh investor yang tamak. Ya, betul. Yang seorang beli 5 rumah, yang seorang beli 6 rumah, yang tak ada akalnya beli, main belasah je beli. So macam mana kalau penyewa dia tu, kalau daripada foreigner kita tahulah, foreigner dah keluar dah. Tapi kalau daripada local, yang affected by MCO ni, tak boleh nak bayar, macam mana diorang nak cover loan, nak buat cash flow balik?
Okay, so kita dah tahu mekanisme dia, kita dah tahu lebih kurang. Tapi kenapa aku punya soalan seterus ni, mungkin kau ada share ataupun kau ada pendapat kenapa bank letakkan ataupun kenapa kerajaan allow untuk 6 bulan moratorium? Kenapa tak phase by phase ataupun sebab sekarang ni baru lebih kurang sebulan lebih kita PKP kan. Tapi bank dah sedia untuk moratorium 6 bulan. Okay. Dia moratorium 6 bulan tu, itu sebenarnya bukan limited kepada nak save property punya market saja. Dia nak save the whole economy. Kita ada banyak industri. Kita ada oil and gas, kita ada retail, kita ada healthcare, kita ada property, kita ada automotive, kita ada airlines, kita ada hotel. Yang berjalan healthcare dengan makanan, dengan retail. 3 benda je. So ada 3 benda je yang berjalan. So yang lagi banyak-banyak ni menunggu ni ya. Moratorium tu adalah untuk bila MCO ni habis, kita boleh spend lebih dekat yang lain ni. Itu je, supaya gear-gear ekonomi untuk industri lain tu boleh dilincirkan lagi lah. Kan kita berhenti dia dah berkarat kan. Lebih kurang macam tu. So moratorium tu bukan just nak save property industry, dia nak save the whole economy secara total lah. Tu je. Okay. So basically dari pemahaman aku kan, inisiatif ni semua kan, boleh katakan kerajaan nak minta balik rakyat tu pusing balik duit-duit yang dia bagi tu dalam ekonomi kita. Betul tak? Betul. Untuk dia rotate balik lah, circle balik lah, dia punya duit tu berpusing balik dalam ekonomi lah. And then okay, berkenaan dengan kau punya video last time, aku ada terperasan yang berkenaan domino effect. Yang kau punya pendapat domino effect dia bukannya daripada kecil jatuh sampai ke besar. Mungkin dah terbalik sekarang ni sebab and it's true pun apa yang jadi sekarang, macam kau cakap airlines, hotel, which a very big industry kan. Sekarang ni yang bagi aku yang betul-betul yang boleh survive is online lah, online punya business lah kan. Oil and gas, man sakit. Macam mana orang nak keluar, macam mana orang nak consume kan. Aku baru isi minyak kan. Dulu isi minyak RM70 kan. Sekarang ni tahu berapa? RM40 full tank. Yes, aku RM30 dah full tank bro kan. Rasa macam oi pada zaman reformasi dulu. RM2 lebih macam tu kan. Tu zaman dulu lah, zaman reformasi dulu. Kita tak pernah rasa macam tu kan. So kau yalah tu that domino effect tu yang kau cakap kan, yang dia dah macam backward kan daripada, and then aku rasa dia punya effect tu lebih cepat berbanding dengan domino effect yang normal domino effect, which yang kecil jatuh. Dia ada banyak benda yang berlaku sekarang ni okay. Sekarang ni kita ambil 3. First society, orang-orang biasa yang makan gaji. Second, SME business. Yang third tu yang paling tinggi, holding company yang besar-besar. Sekarang dia jatuh daripada holding semua ke bawah kan. Benda ni bukannya itu yang paling teruk tau. Itu tak teruk lagi. Itu tak teruk lagi Itu pun aku rasa macam dah hampir kiamat dah tu. Itu kalau jatuh, government akan bail out. Betul tak? Government akan cuba pump duit daripada khazanah apa semua, sustainkan, keluarkan loan untuk diorang ke apa-apa kan. Okay. Yang lagi teruk ni, stimulus package yang government keluarkan tu, itu pun kena bayar juga balik nanti. Semua orang tak perasan benda tu. Yelah of course stimulus package tu bukannya reserve yang dibagi secara free. Stimulus package tu akan dikaut balik nanti dengan cara increasekan tax. Itu yang buat ramai ekonomis takut. Itu yang ramai orang takut. Dia bukan takut business collapse. Dia takut government tu sendiri yang collapse. Itu sebenarnya. Cuba bayangkan
holding company tu boleh di-cover, boleh di-back by Khazanah. Stimulus package yang gabung keluar berbilion-bilion tu, itu nak di-cover by siapa? Itu lagi dahsyat daripada holding company. Ya tu. Okey. Sekarang ni PKP, kita tak boleh keluar rumah. So aku nampak the culture is shifted, and daripada dulu offline, orang dah tak offline, sekarang dah orang dah online, and then ada banyak lah benda normal dalam hidup dah shifting. Benda tu dah berubah kan. And then aku rasa property pun tak terkecuali lah. Kau rasa, okay, dari macam aku sendiri sebagai rent kau bayangkan kalau sekarang macam mana kita nak promote, ataupun kita macam mana kita nak bawa viewing pun nak kena ni lah kan, nak kena keluar apa semua kan. Benda ini yang aku look forward lah dalam mentality rakyat Malaysia. First of all macam ni, kita nak cakap bila PKP ni berlaku, semua bisnes kena stop. Bisnes yang kena jalan, healthcare, delivery, maksudnya logistik dengan makanan. Okay. Tengok dekat makanan tu sendiri. Makanan, kenapa warung tepi jalan tak boleh berniaga, tapi restoran boleh jalan? Sebab warung mungkin dia boleh supply ke? Bukan masalah supply, sebab dia tak ada, bukan nak kata semua orang, tapi dia tak ada cuba untuk step up, move forward. Orang risau bila buka warung, berkumpul kat situ. Sekarang ni aku dah perasan banyak juga warung-warung kecil dah start buka, roti canai, kedai roti canai semua dah buka. Diorang still lagi, walaupun diorang buka, diorang still lagi bisnes dengan cara yang dulu. Kenapa diorang tak pack siap-siap, orang buat macam touch and go. Orang dah tak boleh nak pilih dah. Sekarang ni zaman yang kita tak boleh nak pilih. Apa yang ada nak ambil. Meniaga macam tu. Kenapa diorang tak buat macam tu? Betul. Dia punya masalah dia bila kita suruh buat macam tu, dia kata nanti nak kena beli plastik, nak kena cas mahal, orang tak nak ni, orang tak nak tu. It's not about orang tak nak, it's about positioning. Dia tak nak fikir macam mana nak positionkan dia punya produk sekarang. Service. Banyak je company yang besar-besar jual satu jenis produk je tapi boleh jalan. Kenapa dia orang tak cuba macam tu? Instead of concentrate dekat produk kan, nasi lemak nak kena lauk ni, why not concentrate dekat branding and marketing? Satu produk je, keluarkan, push yang tu. R&D betul-betul sambal tu nak bagi daripada 5 orang suka, 10 orang suka kan. Bukan nak kata sedap, tapi nak kata acceptable dekat broad market. Itu mission dia. Macam air Coke kan. Tak semua orang rasa air Coke sedap. Ada argument Coke dengan Pepsi, tapi still lagi dia boleh capture broad market. So benda tu yang rakyat Malaysia fail. Diorang suka direct punya transaction. Aku buat, aku jual, aku dapat duit. Aku buat, aku jual, dapat duit. Dia tak buat yang macam add value. Aku buat ni, aku jual, lepas tu aku boleh duduk. Itu paling penting. Dia suka yang continuous. Aku buat, aku jual, aku dapat duit. Besok kena jual. Itu konsep gerai burger. Kalau tutup, tak boleh makan. So, okay. Dalam kau ada pendapat berkenaan dengan educate yourself, which itulah sekarang ni dalam masa PKP yang kita banyak masa ni, do something benefit lah kan dekat okay, dia macam ni tau, pasal educate educate yourself ni kan, macam gain more knowledge ni kan. Okay, kita ambil satu contoh dalam dalam kau punya industri real estate negotiator kan. Okay, kita ambil satu contoh dalam bila seorang rent tengah bekerja, diorang tak boleh stop. Diorang tak boleh stop
dan tak boleh ambil setback sebab dia adalah continuous punya kerja. Kalau dia stop, dia akan lose iklan, dia akan lose publicity, dia akan lose client, dia akan lose dia punya income. Straightforward. Okay. Bila seorang Ren nak improve diri dia kena setback. Dia kena duduk sekejap, stop semua benda, sacrifice dekat income tu and gain something dan come back balik. So itu sebenarnya. Kau boleh bagi satu contoh lah, ataupun satu dua contoh yang ialah macam condition sekarang ni yang macam kau cakap setback a bit and then rethink what should we do. Contoh kebanyakan Ren, kebanyakan negotiator yang aku perasan, diorang ni bukan jual rumah as is jual rumah tau. Diorang ni adalah representatif kepada owner. Apa yang owner cakap ataupun representatif kepada orang, buyer. Apa yang buyer cakap, itulah dia cuba pujuk. Apa yang owner cakap, itulah yang cuba dia dengar. Diorang tak ada seorang pun yang cakap rumah ni kalau nak jual, patutnya jual macam ni. Dapat langgar tak? Ada Ren yang buat macam tu. Okey, rumah ni kalau nak jual, patutnya jual macam ni. Engkau owner, patut jual macam ni. Engkau buyer, patut beli macam ni. Bukan okey, faham. Okey, itu sebenarnya profesional. Dia tahu bidang dia. Negotiator on the other hand adalah skill untuk direct buyer dengan owner dengar apa yang dia cuba nak sampaikan. Apa yang dia nak cuba fitkan lah benda tu. Yes, rumah ni patut jual macam ni. Negotiator punya side adalah, okay, owner kenapa kena buat macam ni? Macam ni sebab kalau macam ni. Buyer kenapa beli macam ni? Dan rent dekat Malaysia ni, diorang macam susah nak cakap. Tak boleh. Susah nak reject. Engkau kalau tak nak dengar cakap aku, kau cari orang lain. Dia tak nak buat macam tu. Dia macam, aku dapat rumah 6 juta. Kalau aku jual ni, okay. Dia tahu tak rumah tu boleh jual berapa? That the question yang sepatutnya dia tanya diri dia. Itu sebenarnya educate yourself untuk tahu apa sebenarnya dia punya prinsip. Dapat tangkap tak? Macam mana kita nak tahu rumah tu patut jual berapa? Dia kena ada groundwork yang sangat meticulous untuk tahu rumah tu kena jual berapa. Kau pernah tengok kat Australia tak? Belum. Dia orang lebih kepada integriti dalam property ni aku rasa. Cuba bayangkan Mara Ing yang ada skandal beli property dekat Melbourne. Rakyat Australia sendiri boleh cakap kenapa ada orang Malaysia beli bangunan macam almari IKEA dengan harga macam tu. Rakyat sendiri boleh tahu market value sepatutnya berapa untuk bangunan yang besar, bukannya rumah. So itu beza dia. Sampai member aku kan, bila dia pergi US, Gold Coast, dia tanya dekat estate agent punya firm kat sana kan, dia sembang pasal eksklusif punya period kan. Dia cakap lah dekat Malaysia 6 bulan. Dia orang terkejut, kenapa sampai 6 bulan? Kat sini kita ambil sebulan je tau. Sebab for sure dalam masa seminggu 2 minggu akan terjual. Bukan masalah property market dia bagus. Property market dia transparent. Apa yang dibina based on demand, supply, meet dengan demand. Bukannya diorang macam buat je apa yang jadi kat Malaysia. So maksudnya bila benda tu, property tu dicampakkan ke market, memang orang akan beli lah. Diorang campak property ke market atas sebab benda tu perlu. Tu je. That's it. Tak cukup rumah, buat. Dah cukup, dah stop. Concentrate dengan apa yang ada. Concentrate dekat subsale punya market pula. Diorang buat macam tu. Diorang punya tahap,
Okay, kalau kau faham pasal valuation kan, diorang punya tahap sampai diorang boleh finance building tau. Dan land berbeza. Land and building, financing dia berbeza. Oh, maksudnya building boleh finance, land pun boleh asing finance kan, gitu. Sebab apa diorang boleh? Sebab diorang punya construction cost dia sangat transparent. Kita tak boleh buat. Betul tak? Ya, In fact, diorang tu bank nampak dia berapa macam markup nak dia bila ni. bank bila berani untuk finance something, bermaksud benda tu dah terlalu secure lah. Maksudnya bila berani finance building, dah terlalu secure lah. Dia dah dapat fact, dia dah boleh trace lah construction cost pun. Kita nak trace kita nak trace renovation cost pun tak boleh. Ya tu. Plan pun Yes. kadang-kadang tak ada. Plan pun tak submit. Aduh. Okay lah, tak apa. Itu basically different country, different territory, mungkin different guideline kan dia punya mentality lah lebih kurang. mentality, betul. So dalam kita macam aku sekarang ni dalam aku nampak yang kita memang menuju ke normal yang baru, which kita dah habis PKP ni bukannya kehidupan yang sebelum ni kita jalani. Totally different. Bila kita keluar lepas ni, kalau habis PKP sekalipun, mungkin shopping mall tak penuh macam dulu. Mungkin. Aku menerima baik dengan PKP ni sebabnya mungkin aku dah explore internet ni lebih awal. Aku just risau keadaan di mana ada daripada kita ataupun orang-orang yang tak biasa dengan benda ni. Orang-orang yang tak bersedia dengan keadaan sebegini, dengan normal baru ni. Disebabkan itu kerajaan pun sekarang dah ada talian kaunseling kan, betul tak? Mungkin ada kes-kes depression sebab kau tak boleh, punca pendapatan hilang, kau tak boleh keluar. So benda ni adalah selari dengan apa yang kau cakap, educate yourself. Means sekarang ni kita kena cari inisiatif baru ataupun business plan yang baru. Manusia sebenarnya dia punya fitrah dia adalah panik. Dia akan panik. So macam kita perasan bila start PKP, semua orang keluar pergi beli barang sebab takut barang habis. So bila benda ni, bila cakap market crash, orang akan start saving, panic saving. Semua benda akan jadi panic. Bila kita keluar dia akan jadi panic. Orang yang tak panik adalah orang yang berilmu saja. So dia akan dia bukan masalah dia tahu apa nak jadi. Dia tak tahu pun apa nak jadi. Tapi at least dia tahu apa yang dia boleh control. Sebab tak? Dia boleh control buat ni. Sebab tu dia tak panik. Dia boleh buat ni. Dia tahu dia boleh buat ni. Dia tak terikat dengan orang lain. Itu je sebenarnya. Sebab nanti, cuba bayangkan, bila kita dah habis PKP nanti, dengan berita property market turun 20% apa semua kan, sangat ramai ejen akan buat marketing, ini adalah waktu terbaik beli property. Betul tak? Sangat ramai. Okay, jom kita beli sekarang ni. So dia akan jadi macam, dia akan jadi lagi satu panic cycle yang tak healthy. Sebab ejen orang berpusu-pusu kan nak beli apa semua kan. Dia akan ada dua keadaan. Sama ada orang berpusu-pusu ataupun orang boycott that notion. Sebab apa? Sebab memang daripada asal pun tak semua orang yang genuine membeli property. Dapat tangkap tak? Yang membeli tu adalah investor. Yang membina property market, yang spike kan property price ni sebenarnya investor. So benda tu akan start balik. Dia akan macam Ya. So kita nak duduk dekat position yang mana kita kena place elok-elok. Dan position kita kena jadi tempat yang sangat selamat.
Contohnya bila ejen lain spike panic buying, panic selling nanti untuk property sebab murah-murah, kita nak letak diri kita kat mana? Sebab tu aku pilih jalan untuk educate, bukannya jalan untuk sell. Sebab aku nak cakap yang apa yang diorang beli nanti tu adalah artificial punya price. Dia bukan It's not the punya truth. walaupun dia turun, itu adalah artificial punya penurunan. Sebab dia naik tu pun dah cukup artificial dah. Yeah. Macam mana boleh harga property naik tapi salary tak naik? Sangat-sangat tak logik kat situ. Okay, aku nak cerita pasal business model. Satu masa dulu sebelum kita masuk ke era content is king. Waktu YouTube dan Google pegang tu, content is king tau. Sebab tu Google beli YouTube. Sebab dia tak boleh nak replicate video yang orang dah pernah upload dalam YouTube tu. So dia beli cepat-cepat. Dia buat platform untuk orang create content dan dia bagi free storage untuk orang masuk dalam tu. Ada sebab dia. Dia bukan sahaja tau buat macam tu. Dan dia nak create storage tu bukannya free kat dia orang kan. Yeah, server. Kita okay. And then Facebook datang dekat era yang baru tau. Dia bukan masalah content lagi dah. Dia masalah dekat dependency. Maksudnya Facebook datang dengan era dia tak perlukan content macam Google. Dia perlukan orang dependent dekat punya platform. Dapat tangkap tak? Bila orang dependent kat kau punya platform, engkau boleh jual apa-apa saja tau kat situ. Kau boleh ambil duit. Dia bukan masalah jual. Kau boleh petik duit kat mana-mana saja. Ambil satu contoh Google Map. Kau ambil Google Map Kau boleh pakai Google Map. Betul. Kau boleh tengok traffic dalam Google Map. Betul. Kau boleh street view Google Map. Betul. Okay. Nak buat street view Google Map tu, Google beli kereta beratus-ratus dekat satu negara dan pasang 360 kamera dan hire orang round satu dunia untuk buat dekat engkau and user free. Sebab apa Yul? Sebab dependent tu lah. Sebab nanti dia nak engkau dependent dekat diorang tau. Diorang nak okay. Dependency tu satu benda. Betul tu benda ni memang betul tu. Dulu betul lo cakap pasal Google Maps ataupun Waze ni memang tak depend dulu. Sekarang diorang jual tu kat siapa? Diorang tak perlu jual pun sebenarnya, tapi diorang still jual lagi lah. Diorang jual dekat apps developer yang nak pakai interface Google Map. Contohnya Airbnb kan, yang nak mapping diorang apa dia punya property semua kan. Diorang jual kat situ. Mungkin lah kot. Tapi berapa sangat dia boleh dapat? Betul tak? Macam mana diorang boleh pump duit untuk beli kereta, untuk pasang, untuk hire orang round satu dunia, ambil effort yang sangat tinggi. Okay, stop kat situ. Stop kat situ. Bila dah ada dependency, orang dah terikat masuk dalam ekosistem. Next apa yang diorang buat adalah AI. Data dah terlalu banyak tau. Data ni macam orang suka yang ni, orang suka yang ni, orang suka yang ni. Siapa nak analyze satu-satu? Next adalah AI. Create satu algoritma untuk directkan kita. Google dah ke arah yang tu dah. Yeah, exactly. Okay, sebab apa? Sebab apa tau? Sebab semua benda ni, semua era-era ni nak kontrol manusia. Aku ambil satu contoh era yang kontrol manusia daripada dulu sampai ke sekarang yang semua orang pun tak perasan. Kita ambil contoh riba yang Islam tak bagi kan, hutang dengan bank. Okay Yul. ini very interesting kan. Bila engkau ada loan rumah dengan loan kereta 1,500 kau ada rumah 1,000, loan kereta 500, 1,500. And then engkau ada gaji 3,500 ke 4,000 lah kan. So engkau hari-hari
pergi kerja sebenarnya semata-mata untuk serve kau berpendapat kau cari rezeki untuk bagi rumah dengan anak bini. Sebenarnya tak. Engkau hari-hari pergi kerja untuk bayar riba tu. Kereta. Cuba bayangkan kan engkau yang deny benda tu, yang deny kau pergi kerja hari-hari untuk bayar riba. Cuba kau bayangkan, cuba ambil unpaid leave sebulan. Tak boleh dah. Dah tak Mesti boleh buat apa. orang tak, bukan masalah tak payah unpaid leave lah. Kalau ada annual leave, cuba ambil sebulan. Mesti tak ada orang berani exit sistem. Saja-saja je. Macam aku nak keluar lah, macam keluar, saya saja keluar daripada sistem kerja. Tak ada siapa pun berani. Sebab apa? Sebab kita dah dikontrol oleh sistem riba tu sendiri. Aduh, baipak tu. Sekarang ni, diorang, aku tak tahulah, mungkin diorang tengah shift semua benda tu. Ataupun dia ada cabang lah, riba tu dah control. And then sekarang ni dia cuba control dekat visual pula. Riba tu lebih kepada fizikal. Kita keluar bekerja, kita dah terikat dengan masa 8 to 5. Sebab apa? Kita dah serve loan. Aku pun pelik. Dulu, aku pun pelik. Pergi kerja, dapat gaji, duit makin berkurang. Kau rasa logik tak? Tak logik. Ya. Dapat kerja, pergi kerja, dapat gaji, duit kurang atas sebab kau bayar kos untuk pergi kerja tu balik. Why not kau duduk rumah? Why not kau tak pergi kerja, kau duduk rumah? Kan? Aku dulu daripada Bangi pergi Kampung Baru, buat baru berapa banyak, dekat berapa ratus, dekat 1,000 dengan parking, dengan tol, dengan minyak kan. Macam kenapa aku tak jadi produktif sama dengan duduk kat rumah aja tanpa keluarkan kos dengan tenaga, dengan masa. So itu sebenarnya kita punya shifting lah. Ya. Aku percaya. So benda tu yang membuatkan aku tanggal semua baju profesional aku kan, macam valuer ke, real estate negotiator ke, just nak reveal the truth kan. It's good bro, it's good because kau ada satu pegangan ataupun satu perjuangan lah basically. Sebab aku pun percaya yang hidup ni kalau kita tanpa anak panah ataupun tanpa sasaran lah kan, kita akan melilau. So kalau kau ada satu sasaran atau perjuangan yang kau nak ni ketengahkan, go. Memang aku sangat galakkan lah kan. Memang. Cuba bayangkan, petik satu bisnes orang Melayu ataupun orang Islam yang pakai bisnes model Google, yang mana bagi benda free dulu, and then benda lain nanti akan datang. Dia macam ni tau. Sebenarnya semua orang yang berjaya, yang berjaya tu adalah dia ambil apa yang dia perlu saja. Semua orang yang kaya-kaya, yang billionaire tu, dia ambil apa yang dia perlu. Lebih daripada tu, dia distribute balik masuk sama ada dekat orang lain yang membantu dia ataupun yang membantu bisnes dia. Aku pernah dengar, aku suka Ray Dalio ni, dia hedge fund manager yang dah billionaire kan. Dia punya tips adalah, dia cakap jangan ambil income lebih daripada productivity. Maksud dia jangan ambil untung lebih daripada kerja yang kau buat. Dia cakap macam tu tau. Kita sebenarnya logically kan, memang ada kemungkinan yang kita tak usaha pun tapi kita dapat lebih tau. Dia cakap jangan ambil, walaupun kita punya, distribute balik, sama ada dekat bisnes ke, dekat benda-benda lain yang membangunkan. Sebab apa? Sebab benda tu akan reduce value kita. Dia cakap benda tu. Okay, kita dah nak dekat sejam lah. Weh, tak sangka siut. Tapi it's a good session and it's a good session. Memang aku rasa memang kita akan buat session ni 2-3 kali lagi. Banyak benda lagi kita boleh
bersembang, berborak. Okay. Sebab sometimes apa yang kita lihat tu kan tak seperti apa yang keadaan yang sebenar kan. Ray Dalio tu ada bagi tahu, dia kata dia tengah moving forward kepada radical transparency. Orang Mat Salleh ni, dia suka dikritik, dia suka komen, dia suka transparent kan. Aku suka Dr. Rozaimi punya ayat. Kita diajar cara menegur orang, betul tak? Kita diajar adab menegur orang. Kita tak diajar adab menerima teguran. Ini something yang aku macam, oi, betul juga. Cuba engkau satu ketika kan, aku tengah buat salah ke apa kan, engkau tegur aku dalam keadaan mencarut. Tapi kau tegur aku sebab aku buat salah. Kau rasa orang yang biasa akan buat macam mana? Orang yang biasa akan lawan balik. Tapi kalau ikutkan adab menerima teguran adalah dengar balik apa yang kau cakap tu, walaupun kau dalam keadaan marah, tapi dia ambil macam reflect balik. Ambil yang kau start marah mencarut dekat aku tu atas sebab apa? Mesti ada something yang sebab aku yang buat salah dulu. Itu adalah adab menerima teguran. Dan tengok sebenarnya benda tu. Kita tak sangat transparent. Kita tak ready menerima teguran. Kan? Kita tak ready benda-benda tu. Kita ego. Mat Salleh, diorang lain tau. Okay. Sebab apa Mat Salleh matang sebelum usia kan. Kalau kau tengok budak-budak dia pun dah lain macam dia punya mentality. Kalau kau perasan, Mat Salleh ni dia suka tahu record video dia and then publish. Kan? Daripada kecil sampai besar, dia suka record video. Sebab apa dia suka record video? Sebab dia boleh tengok apa yang dia buat. Dia boleh tengok badan dia daripada mata dia sendiri dengan dia record. Cuba kau record orang Melayu. Nanti malulah, tak payahlah nak ni. Ya tu. Sebab dia tak ready. Dia tak ready untuk tengok diri dia sendiri. Dia tak ready benda tu. Aku ada satu fasa tu waktu awal-awal dulu. Waktu awal nak start YouTube, aku ada fasa yang aku record screen, aku cakap voice over je lah kan. Aku narrate kat belakang je lah kan. Sebab kan terlalu susah nak buat animation. So aku macam, alamak, benda ni kena buat juga. Terpaksa muncul depan kamera. Sebab lagi senang kita bercakap dengan nak buat animation kan, makan masa dengan aku tak reti semua kan. So bila aku record diri aku, baru aku nampak macam ni rupanya orang lain pandang aku. Ya, betul. Dari situ kalau kau perasan beza orang Melayu dengan Mat Salleh adalah diorang rajin reflect diri diorang. Kita tak perasan cara diorang. Sebenarnya cara diorang macam tu je. Record video tengok balik. Apa yang aku cakap? Aku edit video aku tu baru aku nampak. Menyampah je. Biar betul aku tercakap macam ni. Ini yang dah cover ni, belum lagi yang terlepas kat luar, yang kadang-kadang kita bercakap dua orang dengan member kat luar kan. Ya. Tak perasan tau sebenarnya apa yang dia fikir, apa yang dia macam. Bila kita rekod tu baru kita nampak macam malu. Betul. Itulah dia yang membuatkan orang Melayu, orang Malaysia terlalu jauh ketinggalan dengan orang lain dari segi mentality. Yang kita tak perlu pun education, kita perlu education, yes, it's another level kan, tapi start dengan mentality dulu. Lagi satu pasal higher purpose lah kan. Higher purpose, kau kena ada higher purpose tu. Bila kau tak ada something yang cool benda tu kan, orang panggil minat kan. Bila kau tak ada passion, kau boleh tinggal. Bukan pasal passion tau. Kita orang Islam ada benda yang lagi tinggi daripada tu. Okay. Rupanya dalam agama ni, dia kena ada disiplin tau. Okay. First dia kena ada ilmu. Kan? Second dia kena ada disiplin. Okay. Ilmu ni dia sebenarnya banyak mana ilmu pun dia ada yang betul, ada yang salah. Betul tak? Betul. Contohnya ilmu RAN. Aku ambil contoh ilmu RAN. Aku ada sangat banyak ilmu yang membolehkan aku boleh jadi kaya raya. Aku boleh trick orang dengan markup loan. Mungkin seribu lah tuan kan. Kita boleh usahakan, aku boleh jadi kaya raya. Itu ilmu.
Apa yang filter ilmu yang betul dengan ilmu yang salah ni, Dylan, adalah disiplin. Betul tak? Disiplin yang filter kan. Ini betul, ini salah. Apa yang membuatkan ilmu tu yang betul tu sampai ke orang lain adalah adab. So dia ada 3 layer. Ilmu, disiplin, adab. Engkau ada ilmu dan kau ada disiplin, ada yelah kau tahu semua benda yang betul tapi kau tak ada adab, tak ada Tak adab sampai kan. Engkau tak macam sampai. tak sampai Tak tau. sampai. Tak sampai. Itu adalah highest purpose aku, highest purpose aku dalam property lah. Sebenarnya bila kau nak cerita pasal benda yang simple lah kan, baca doa makan ni, Nabi baca doa, sebenarnya kau tak boleh cakap macam tu tau. Kau kena cakap daripada perawi ni sampai ke Nabi, ini adalah sanad yang sahih. Nabi ada cakap macam ni. Ini adalah doa makan. Sebab apa kau kena baca doa makan? Sebab Nabi baca doa makan dan itu hadis sahih. Kau kena cakap macam tu. Baru sumber tu genuine lah. Dia bukan nak masalah genuine, dia masalah disiplin. Disiplin dekat ilmu agama tu yang membuatkan. Sebab itulah bila Dr. Mazhar tu cakap kita boleh pilih mazhab, dia bukan masalah kau boleh pilih mazhab. Engkau kena tahu yang mana yang engkau macam ijtihad kan. Kau kena tahu yang mana yang paling solid sekali dalam banyak-banyak benda yang betul ni. Ilmu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Yang betul tu boleh jadi banyak cabang. Yang mana yang paling solid dalam yang betul tu yang kau kena pilih. Dari situ kau kena buka minda kau, dengar semua orang, pick. Oh, ini yang paling tepat, paling solid, paling sesuai untuk keadaan sekarang. Aku cuba bawa disiplin ilmu agama tu dalam property ni, cuba sampaikan benda yang betul. Itu je lah. Yeah. So bagus lah. It's a ni, good thing pun. Memang tak ada salahnya pun. Bila Go for it. property ni, aku akan cuba keluarkan fact. Macam, oh nak cakap benda ni, ini adalah punca dia. Aku tak cakap macam, oh kau nak cakap benda ni property akan turun. Tak boleh macam tu. Kena ada nas dia, kena ada. Yes. Kena ada study dia. Oh, property market akan turun. Oh, harga ni below market value. Tak boleh macam tu lah. Ya. It should be like that lah kan. And then benda tu kena transparent. Means that semua orang kena tahu Itu yang okay, macam ni Yul. Bila kau nak go on kan dengan kau punya jalan kan, kau kena set benda tu kau tak ada untung. Kau kena set benda tu kau tak ada untung. Okay, kalau kau tak ada untung kat benda tu dan kau bagi kat orang lain, benda tu berbaloi tak kau bagi kat orang lain? Itu je. Itu maksud saya purpose. Jangan bagi benda dekat orang yang kau expect return. Aku tengok banyak rant kan bila nak cakap panduan membeli rumah ke apa kan. Kat ujung sekali letak nombor telefon. Ya. Oh, anda kena pilih rumah yang sesuai, letak nombor telefon. Kalau nak pilih rumah sesuai tak tahu macam mana, contact lah saya. That is not the right thing lah. Maksudnya bila nak pilih rumah sesuai, kau buka 3 mudah. Property guru. Cara nak pakai mudah macam ni. That is the thing yang patut ni kan. Kau bagi tahu benda yang kau tak ada untung. Itu adalah disiplin agama. Kalau kau bagi tahu benda yang ada untung, kau dah tak pakai dah disiplin agama tu. Dia dah luar dah daripada tu. Kau dah selling lah kiranya. Kau dah nak menjual lah kan. Betul tak? Dah kembali. Itu lah cerita dia. Dah kembali balik kepada direct marketing, direct selling kan. Yeah. Benda tu untuk menjual. Orang tak nampak value tu, dah hilang kat situ je. Macam aku nak tahu something daripada aku. Ni baik aku cari orang lain yang boleh bagi tahu. Ilmu ni sebenarnya sepatutnya free lah. Bagi aku macam bagi je. Aku banyak belajar daripada orang putih kan. Macam diorang spend beratus-ratus ribu untuk beli kamera kan. Macam ajar macam ni kan. Aku nak set up aku punya YouTube ni pun aku dah belajar daripada diorang yang spend duit.
Daripada mana dia dapat duit kita tak tahu, tapi akan dapat juga satu hari nanti. Dan kau sebagai end user, kau dapat benda tu free daripada YouTube, kau belajar, kau Yes. dapat benefit daripada tu. Bila dah jadi transparent, market tu jadi healthy balik lah. Okay, cantik. Memang bagus lah kan. This is good thing lah. Memang go, teruskan. Aku doakan kau berjaya. Dan aku pun dalam nak buat benda yang baik, nak share the love sikit-sikit lah kan. Kita sama-sama lah kan. Janji kena buat. Janji buat, jangan hold. Bismillah, jalan je Jalan. Okay lah. So kita dah nak habis session ni. Banyak input, aku just nak ulas sikit. First kali kita ada borak, kita cakap pasal educate yourself. Lagi-lagi time PKP ni, tingkatkan mentality kita. Means that mentality yang kita nak tu, kita bagi dulu apa semua tanpa mengharapkan any return lah daripada orang lain, supaya benda tu lebih transparent, benda tu lebih, orang kata, lebih genuine lagi daripada kita. And then mungkin property dia dah shift kepada new, orang kata normal kan, tak seperti sebelum ni. So kita kena bersedia berhadapan dengan benda-benda tu. So I think itu je kot. Ada akhir kata ke? Akhir kata kita semua cuba tingkatkan ilmu dan belajar disiplin ilmu tu. Sebenarnya disiplin ilmu yang paling tinggi tu ada dalam Islam sebenarnya. So apa yang kita buat, kita arkitek ke, kita doktor ke, kita apa ke, belajar Islam tu dulu. Dari situ baru kita nampak apa yang kita buat sebenarnya ni kadang-kadang dah melilau dah. Dia bukan jalan yang lurus. Kita ambil disiplin tu, kita bawa dalam bidang kita, straightkan balik jalan kita. Dekat situ insyaAllah kita akan berjaya. So tak ada apa. Yes. Terbaik. Thank you so much. Okay, so aku rasa mungkin kita jumpa lagi dekat next session. Rasa tu je lah. Assalamualaikum. Selamat malam.